Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Kita sambung kitab Qawlut Tam fi ahkam al-ma'mum wal imam, juzuk yang kedua dah. Masuk juzuk yang kedua, masalah yang ke-132. Banyaklah kita bahas masalah imam dan makmum yang ke-132. Busuk apa tu? 86, Jawi 113, Rumi 86. Masalah 132. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Masalah ke-132, makruh berimamkan orang-orang di bawah ini. Sah semayang, sah jadi makmum. Imam tu pun sah, tapi makruh makruh berimamkan mereka ini. Yang pertama, anak zina. Jika diketahui ianya anak zina, hukumnya makruh. Sebab tu tak apa cantik sebenarnya kan, Bubuh bin Abdullah tu kan, anak yang tak sah taraf tu kan, tak sah taraf, letak nama bin Abdullah. Sekarang ni boleh letak nama bin Abdul Rahman tengah cerita, boleh. Dia bukan Abdullah saja. Sebab apa? Sebab orang boleh kenal pasti. Adik-beradik dia nama lain, bin lain. Tiba-tiba dia bin Abdullah. Yang sulung pula tu, kalau yang nombor 2, nombor 3 tak apa, yang sulung dapat tahu. Dengar cerita sekarang dekat surat beranak tak tulis nama ayah kan? Langsung kosong, tak ada bin dah. Allah. Masuk sekolah darjah 1 dah tahu dah. Cikgu baca dah. Baca mana ayah awak? Tak ada dalam tu. Letak, tahulah kita pun. Kalau boleh tutup malah Akikah kan menyatakan kesyukuran sebab dapat anak. Kalau anak tu anak zina, sampaikan ada hukum mengatakan tak sunat buat akikah. Nanti orang tanya ayah dia siapa? Padahal akikah tu sunat, jadi tak sunat pula. Sebab tak ada ayah. Tak ada ayah ni anak zina lah. Tak ada ayah, ada 2 orang je. Nabi Adam dengan Nabi Isa je. Ni bukan tak ada ayah ni, ayah ada. Tapi ayah dia bukan, tak diterima syarak. Pangkat dia sebagai ayah, syarak tak terima. Islam tak terima sebagai ayah. Lebih-lebih lagi mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain tu tak tahulah. Mazhab Syafi'i ni memang tak terima.
seorang biological father yang mana benih itu memang dia punya, tapi benih itu bercantum tanpa akad nikah, maka jadi anak. Anak tu tak dinisbahkan, tak boleh dinasabkan kepada ayah ataupun kepada tuan benih. Jadi tak panggil ayah lah sebab tak iktiraf. Tidak. Jadi apa polemik seminggu dua ni kan? Dengar kat TikTok kat mana? Diorang kutuk Imam Syafi'i. Dia kutuk Imam Syafi'i. Kutuk Imam Syafi'i. Bukan kutuk Haji Syafi'i, Imam Syafi'i. Allah. Sebab Imam Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i, zina, kemudian dapat anak. Anak tu dinisbahkan kepada maknya sahaja, tak dinisbahkan kepada ayah. Sebab dia bukan ayah. Kan mazhab Syafi'i tak terima, tak kahwin. Jadi itu bukan ayah dia. Kalau orang putih panggil biological father tu lah. Sebab orang putih dia test drive dulu. Dah 3-4 tahun anak tu 3 ekor dah, baru kahwin. Dia lama test drive dah. Kita tak boleh test drive. Jadi kadang-kadang habis tu macam mana? Kalau tengok DNA ke apa ke, akhir sekali itu anak dia walaupun tanpa pernikahan. Kalau ikut orang kafir lah. Orang mazhab Syafi'i, orang Islam tak terima tu sebagai ayah. Itu bukan, itu orang lain. Maka Imam Syafi'i kata tuan benih tadi tu boleh kahwin dengan anak tu kalau perempuan, ialah perempuan. Dia kata Imam Syafi'i membenarkan kahwin dengan anak sendiri. Lepas tu dia kutuk Imam Syafi'i ini salah, tidak tepat. Aduh, tidak tepat. Ada berlakulah kat bawah kan, komen-komen tu, kutukan. Taklah kutuk, bukan kutuk Imam Syafi'i bodoh, tak. Tapi dia kata tak tepat, tak pandai, tersilap. Macam tu lah. Bagi imam besar itu dah kira satu penghinaan. Dia bukan maksum, dia bukan nabi, dia melakukan kesalahan dan sebagainya. Kalau boleh anak zina ni, ataupun kalau bahasa lembutnya, anak tak sah taraf kan. Sebab apa nama anak tak sah taraf? Taraf tu bahasa Arab. Tarafa. Dapat kat Melayu taraf. Melayu kan pelat. Dia cakap lembut, taraf, tak sah taraf. Taraf kan, kau tak sama taraf dengan aku. Sebenarnya taraf. Wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan. Wa atrafan, taraf ni sama berat. Sama berat. Dua tu sama berat. Dia panggil taraf. Betul lah, taraf lah kan. Dia kata jadi Melayu taraf, okey lah. Jadi anak tak sah taraf, maksudnya apa? Dia tak sah atau kurang taraf dia. Bila kurang taraf sebab apa? Sebab anak yang terhasil bukan melalui perkahwinan ataupun akad nikah yang sah. Maka anak tu tak cukup taraf. Tak ada ayah lah istilah panggil. Pasal bang tak cukup taraf. Bila tak cukup taraf, dia jadi imam. Jadi makruh. Jika dikenali. Kalau tak tahu, kau ni anak halal ke nak zina, tak payah tanya. Tak payah je. Ini kalau dikenali. Sebab tu anak-anak zina macam ni, dia elok hijrah. Jangan duduk kampung ni. Antara orang yang tak boleh duduk kampung ni. Kampung ni tu maksud tempat dia lahir kan. Antaranya orang yang dulu dijahat, kecil-kecil curi buah kelapa orang, buah jambu orang, pecah rumah orang. Bila nak taubat, pindah. Hijrah, jangan di situ. Jangan. Pindah. Hijrah, pergi tempat lain orang tak tahu. Macam itulah anak zina yang telah diketahui. Zinanya tu dah tahu, kecoh satu kampung. Bila budak tu nanti dah besar sikit yang agak boleh tanggung diri sendiri lah, pindah. Bukan dia je, dengan keluarga elok pindah. Bila pindah, tiba-tiba orang lantik jadi imam. Sebab baik. Anak zina ni tak berdosa. Mak ayah dia yang berdosa. Anak zina tak berdosa langsung. Kadang-kadang yang berdosa tu mak ayah lagi. Mana boleh kata mak ayah? Sebab tak sah. Kedua pencantuman benih tu yang secara tak halal.
maka mereka yang berdosa. Kadang-kadang perempuan tu tak berdosa juga, ibu tu, sebab dia rogol, dia panggil anak zina juga. Kalau kita lah panggil anak zina juga, sedangkan itu bukan anak zina. Itulah anak tak sah taraf tadi tu, tak ada ayah. Anak zina ni dua-dua buat dah nama zina kan, dua-dua buat, tapi kita Melayu panggil semua anak zina. Jadi macam mana bila dia tidak sah taraf ataupun tak cukup taraf, maka makruh. Seboleh-bolehnya sorok jangan buka langsung. Sebab tu orang dulu nak sorok dia buat macam mana? Bila dah kena tangkap basah lah kita kata, dia kahwin kan, sebab nak sorok lah tu. Tapi itulah lepas kahwin mencerai pula. Anak zina makruh. Yang kedua, orang yang tidak diketahui bapa. Bapa dia tak diketahui. Maksud tak diketahui itu tak kenal. Maksudnya dia lahir-lahir, bapa dia tak dikenali. Tak kenal kali itu berkemungkinan anak zina jugalah. Tapi bukan macam kita. Kenal tak ayah dia? Kenal ayah dia? Tak dikenali juga. Kita mana kenal ayah masing-masing. Oh, semua ni tak boleh makruh jadi imam. Bukan dia maksud tu. Dia lahir, tapi ayah dia banyak kerja orang ni. Kata ayah dia, orang tu orang kenal orang ni. Siapa ayah dia? Entah. Tak dikenali. Daripada kecil. Maka makruh juga jadi imam. Yang ketiga, orang fasik. Fasik ni melakukan dosa besar dan tak bertaubat, ataupun mengekali dosa kecil. Buat dosa kecil je tapi kekal. Mengekali dosa, buat dosa besar walaupun sekali. Contoh dia merompak, dosa besar, nampak tak bertaubat pun. Maka makruh jadikan dia imam. Sah makruh. Berzina, kena tangkap zina, lepas tu jadikan dia imam. Sama juga makruh. Kalau dia bertaubat, maka tak makruh dah. Kalau dia bertaubat dengan qarinah, dengan tanda-tanda bertaubat dia tu, itu fasik. Ataupun mengekali dosa kecil. Dia suka duduk tepi jalan, tengok anak dara orang, nampak dah umur 60 dah, berumur, cah bateri dia, cari semangat, tengok. Haram ke? Tak haram. Tak haram pula. Dosa besar ke? Tak dosa besar. Tapi dosa kecil. Dosa besar tu kau dah pegang, dosa sentuh, berzina, tu dosa besar. Ni dosa kecil. Tengok aje. Tengok. Maka dia kekal, mengekali. Kalau sekali-sekala duduk tepi jalan tengok, itu bukan mengekali dosa kecil. Maka makruh buat imam. Orang yang keempat, orang yang membaca cepat yang tidak dapat difahami bacaannya. Baca laju. Bila sebut baca, bukan baca buku, baca dalam sembahyang lah. Cepat sangat. Bila cepat sangat, tak faham apa dia baca. Jadi mungkin dia faham, dia sendiri. Dan yang kata tak faham ni, yang bacaannya sah, cuma laju aja. Kalau laju sampai tak sah, itu memang tak boleh jadikan imam, sebab dia tak sah. Sah. Satu. Yang kedua, masalah masbuk nanti. Makmum masbuk. Masalah nanti. Makmum, aku tak habis Fatihah lagi. Biasa rakaat ketiga, rakaat keempat lah. Dia imam dah rukuk. Sebab terlalu cepat. Jadi makmum masalah. Aku ni masbuk ke muafiq ni? Aku ni nak rukuk ke tak rukuk ni? Aku baru Maliki Yaumiddin. Imam dah rukuk. Laju. Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar. Yang makmum tadi bukan baca lambat. Makmum tu normal aja. Imam tu yang laju. Ini kan masalah kan? Sebab tu makruh. Imam yang baca cepat, yang tak sampai tak faham. Yang kelima, orang yang gagap. Logik lah. Nak baca bismillah tu bukan main. Dia start kalau nak masuk gia tu punya payah, kan ganggu orang. Jadi makruh. Tapi sah. Yang seterusnya, orang yang tidak betul bacaannya, dia panggil lahan khafi. Kalau tak betul lahan jali, itu dia pun tak sah. Ni tak betul ni, tapi masih lagi sah. Kalau tak betul dan tidak sah, dia tak sah, makmum pun tak sah ikut, sebab dia tak sah sembahyang. Ini tak betul ni, maksud dia panggil lahan ada dua. Lahan ni kesalahan. Orang Melayu panggil kesalahan, orang Arab panggil lahan. Lahan khafi, yang
yang sikit, yang kecil. Yang mana salah tetap salah. Makhraj tak tepat, tapi masih lagi duduk di tempatnya, cuma tak tepat. Kalau jumpa guru Quran tu memang jangan harap lah dapat dapat 3 minggu duduk duduk suruh baca. Tu kalau guru Quran. Tapi kalau pergi kat guru fiqh, sah dah ni. Dia lain. Sebab tu kalau standard ISO guru Quran dari sudut baca Quran, dia tak sama dengan ISO guru fiqh dalam bab sembahyang, dalam bab bacaan dalam sembahyang, tak sama. Sebab tu kadang-kadang guru Quran ni dia tercepat sikit, terlajak mulut dia, tak betul baca, nanti sembahyang tak sah. Kejap, tak betul standard mana? Standard guru Quran memang tak cukup. Pedah lagi. Tanya guru fiqh, okey dah tu. Ada beza ha pedas dengan ha simpul, ada beza. Yang ni pedas, walaupun tak berapa pedas sangat. Tak berapa pedas sangat. Yang ni memang ha betul lah, ha betul. Okey. Tapi kalau guru Quran tak cukup lagi, itu standard dia, ISO dia 90 ISO dia tinggi. SOP dia tinggi untuk lepas. Sebab tu yang tak betul ni dia panggil lahan khafi, kesalahan kecil. Hukum fiqh masih lagi sah, tapi kalau nak ikut ni tak sah, bukan tak sah, tak sempurna lagi bacaannya. Tapi sah. Mungkin makhraj tak berapa tepat, tapi bukan bertukar makhraj, bertukar huruf. Itu lahan jali. Satu lagi lahan jali ni besar. Lahan jali batal sembahyang, batal terus sebab dia bertukar huruf. Makhraj dia tukar habis lah. Jadi tak betul ni lahan khafi, kesalahan kecil yang mengikut standard bacaan tak sah ataupun tak betul, tapi mengikut standard fiqh memadai itu masuk sah, maka hukumnya makruh. Jadi apa yang makruh ni? Jadi imam makruh. Yang seterusnya orang yang was-was makruh juga. Kejap ambil wuduk, tadi ambil ke tidak, kejap ambil wuduk, makruh. Orang was-was biasanya kita boleh nampak dekat masjid je lah kan. Dekat rumah tak tahulah makruh dia, was-was dia macam mana. Kita boleh nampak lah. Tengah-tengah nak terkebik, Allah, kejap. Rasa pijak tai ayam tadi, rasa pijak tai ayam, pergi basuh. Kalau macam ni makruh. Yang terakhir, yang seterusnya, orang yang melakukan perkara-perkara yang makruh di dalam sembahyang, seperti berludah ke arah kiblat. Itu contoh. Dia buat perkara makruh, maka makruhlah juga jadi imam. Sebab dia buat perkara makruh. Dia bagi satu contoh, berludah ke arah kiblat. Dalam sembahyang, kalau kita ludah ke depan, sah sembahyang kita. Kalau terpaksa berludah, mungkin air liur penuh, macam mana tahulah, air penuh lah, air liur ada, tak boleh nak baca, jadi ludah ke kiri. Itu pun jika bukan di masjid. Kalau di masjid, tengok pula masjid macam mana. Kalau masjid tu macam dulu tanah, hukum makruh. Sebab ludah ni bukan najis. Kalau kencing berak, haram dalam masjid. Ni cerita yang bukan kapet yang dulu, tanah. Ludah macam tu. Tapi kalau yang kapet, maksudnya yang bersih ni, yang itu ludah pun jadi haram. Jadi yang ludah ni, ludah dalam masjid. Kalau ludah dalam masjid dibolehkan jika masjid tu kalau ludah dia macam menyerap, masuk tanah lah. Maka dengan ludah hukumnya harus dalam sembahyang hukumnya harus. Tapi kalau ludah kat depan straight, jadi makruh. Tapi kalau masjid yang kapet, yang bersih apa semua, ludah tu jadi haram. Tak kisahlah depan ke tepi, sebab mengotori. Makruh seorang ni, dia masuk dari 132, dia jadi 133 terus. Okey. Macam mana cara terbaik kan? Masalah juga, kalau kita tengok dia, kita pun keluar naik motor, naik kereta, keluar asal imam makruh. Kita keluar menyusahkan kita kan. Satu. Ataupun kalau kita kata kita nak buat kecoh sikit,
kau tak boleh jadi imam. Jatuhlah maruah dia. Tapi hukum makruh tetap makruh. Jadi cara yang terbaik macam mana? Masa pemilihan lah. Masa tu boleh tukar. Sebab apa? Yang kata jadi imam ni, ini imam, saya tak tahulah orang sini panggil apa. Imam rawatib tu maknanya imam yang dilantik ke? Oh gitu. Imam tetap, imam rawatib lah. Macam mana? Ada tempat lain, imam tetap yang tetap. Imam yang gantian ni, imam yang tak ada dalam imam sekadar lantik itu dia panggil rawatib. Tu saya kata sini apa? Sebab kalau kita semayang fardu, semayang rawatib. Rawatib tu sampingan dia. Fardu tu yang tu, kata rawatib yang sampingan. Ada tempat rawatib tu lah yang dilantik. Sini. Yang sampingan lah. Yang pejabat agama yang kena pergi test apa semua tu, kena pergi interview tu, imam tetap. Jadi betul lah, sama lah. Jadi yang kita boleh dalam kalau tengok fenomena yang berlaku kat negara kita ni, sebab dia pemilihan macam tu, rawatib je lah yang boleh pilih. Jadi pilih rawatib, kita pilih. Jangan pilih yang buat makruh ni. Kalau imam tetap, tak boleh buat apa. Itulah. Sebab yang dikata secara umum gitu, imam yang dilantik. Dia dilantik. Maksud dilantik nak jadi imam. Siapa nak jadi imam? Engkau lah. Yang itu makruh tu. Tapi kalau dilantik tu maksud tetap, tak boleh. Maksud tak boleh suruh dia ke belakang. Sebab dia ni. Dia ada jadi imam ni, dia ada pangkat tau. Sebenarnya yang paling layak jadi imam, maksudnya dari sudut turutan yang paling boleh jadi imam, dia bukan kita panggil pandai baca, orang alim, tidak. Dari sudut yang paling tinggi adalah pemimpin. Kalau dia pemimpin paling besar, dia datang mana-mana masjid, dia boleh terus duduk kat imam. Kalau kita makmum biasa, tak boleh duduk kat imam. Sebab ada yang dilantik. Tak boleh. Kita tak berhak pun. Kita nak jadi imam, kena minta izin imam. Kalau imam tak ada, barulah kan dia nak minta izin siapa kan. Kalau imam tu ada, imam dilantik, kena minta izin dia. Tak boleh main-main pergi depan. Tapi kalau pemimpin besar, dia boleh pergi je. Malah dia boleh masuk rumah orang kalau dijemput. Kita semayang dulu. Dia terus duduk kat imam. Dalam rumah, yang paling besar adalah tuan rumah. Tuan rumah yang paling besar, dia yang layak jadi imam. Besar mana imam Masjidil Haram datang sekali pun ke rumah dia. Bila masuk, kita semayang dulu. Imam Masjidil Haram, konon-konon aku imam besar, dia tak boleh pergi ke depan. Dia yang paling besar adalah tuan rumah. Itu dari sudut pangkat. Yang tuan rumah ni, kalau dia ada macam-macam masalah, tak boleh turunkan dia juga. Sebab dia dari sudut pangkat. Yang kata yang boleh turunkan ni, yang dari sudut bukan pangkat, dari sudut kita lantik ni. Dia pangkat. Jadi sekarang ni imam yang dilantik, siapa yang lantik? Dia pegawai. Dia bukan AJK, dia pegawai. Pegawai duduk bawah siapa? Sultan pemerintah. Sebenarnya tu wakil sultan. Jadi tak boleh turunkan dia. Nak turunkan dia tu kata masa pemilihan. Pemilihan tu jangan pilih. Pemilihan undi macam mana? Hantar nama. Hantar nama kan? Lepas tu dia panggil interview. Tak tahulah kat sini je kan. Hantar nama kan? Jangan hantar nama dia. Jadi 3 tahun. Tunggu, sabar 3 tahun. Tak boleh turun. Tapi kalau yang pilih-pilih ni, yang rawatib tu turun kan? Boleh turun kan? Jadi kalau dah ada, alamak imam mana ni? Allah, imam ni makruh ni. Imam nampak pakai seluar pendek masa basuh kereta depan rumah dia. Tahu jiran kita pergi tengok, Allah, imam pakai seluar pendek. Nampak bulu kaki. So tengok masuk kereta, dia buat je. Lepas tu dia jadi imam. Imam pakai rantai. Nampak dia tahu dia pakai rantai. Apa lagi? Buat benda-benda haram ataupun buat dosa-dosa kecil, mengakali dosa-dosa kecil. Jadi bila kita tahu macam tu, dia jadi imam dan dia bukan yang dilantik tadi, kita boleh cakap je orang lain yang jadi imam. Kalau kita ada orang lain jadi imam. Tapi kalau imam yang tetap, yang dilantik oleh pemerintah, yang itu tak boleh. Sebab dia kuasa besar sangat. Sebab dia mewakili sultan. Malah kalau kata imam-imam lain yang lebih besar datang sekalipun ke tempat dia, tetap dia juga. Sebab dia umpama sultan. Tak boleh. Tak terlalu, tak ada. Tak boleh. Dia duduk atas sekali. Imam tu dia duduk pangkat. Sebab tu nak jadi imam dia ada 2 tau. Dia 2. Yang sudut pangkat ni memang tak boleh. Tak boleh buat apa. Ini yang kata hendaklah mematuhi imam walaupun imam tu zalim.
Itu kita dikiaskan masuk juga. Kias ke kepada ketua negara apa. Tapi sebenarnya dikias juga. Imam semayang juga. Walaupun dia zalim. Zalim tu masuk apa? Ada lah. Zalim apa? Baca laju. Baca laju tu zalim kat makmum. Kesian makmum. Baca panjang. Zalim juga. Nanya kat makmum. Tak boleh buat apa yang ni. Macam mana? Itu yang buat report. Buat aduan. Buat report. Aduan. Tak boleh buat apa. Sebab dia besar. Dan dia memang berkuasa untuk buat. Cuma tak cerdik je lah. Tak cerdik pergi baca panjang sangat. Tak cerdik pergi baca pendek sangat. Tak cerdik di sudut tu. Tapi di sudut pangkat, dia tak boleh. Itu imam. Sebab imam ni besarnya. Imam. Ju'ilal imam liyu'tamma bih fala takhtalifu. Dijadikan imam untuk diikuti. Jangan kamu menyalahinya. Walaupun dia buat salah. Walaupun dia zalim. Zalim lah. Kalau kita ambil sudut semayang jemaah. Kena patuh. Kena patuh. Jika tak patuh, kena pergi tempat lain. Kalau tak nak patuh. Jadi kalau nak tu, susah lah sekat. Memang susah lah sebab ni. Pula tu, kita nak cari imam terbaik. Siapa sangat nak jadi imam? Itu pun kena paksa. Lepas mumu, aku dah tahu tak boleh, tak ada orang. Yang datang tu yang tu je lah. Regular customer tu je lah yang datang mesyuarat agung. Nak hantar nama siapa ni? Tu juga. Orang lain pula. Tak ada orang lah. Last sekali kena paksa. Nak lebih-lebih tak boleh juga. Dia panggil imam darurat. Sekarang, zaman sekarang ni, semua darurat. Tok guru darurat. Ustaz darurat. Imam darurat. Semua darurat. Sebab apa? Kalau tak ada yang sebab apa tak darurat? Sebab tak cukup syarat. Semua tak cukup syarat. Semua tak cukup syarat. Macam mana hebat dari sudut agama? Semua tak cukup syarat. Kalau betul-betul nak tengok syarat, ikut syarat, Allah, tak ada orang lah. Jadi baru ni ada kawan lama lah, dia buka pondok. Wah, hebat, terbaik buka pondok kat Perak. Kita kata terbaik. Allah kata, ini buka pondok darurat. Dia kata, pondok pun darurat. Pondok pun darurat. Maksudnya, tak layak pun nak buka pondok. Tak layak pun nak mengajar. Ustaz mengajar, tak layak pun. Soalannya, kalau dia tak mengajar, siapa nak mengajar? Akhir sekali darurat. Semua darurat. Tak layak pun nak jadi imam. Banyak masalah. Bacaan masalah. Bacaan bukan masalah, masalah perangai. Kalau nak tengok satu-satu lah. Masalah keturunan, masalah ada je masalah dia. Patut nak siapa? Yang komplain tu. Jadi aku nak kerja, tahu pun. Kerja, ni nak kerja, siapa nak jadi? Sekali imam semua darurat. Jadi tak boleh komplain sebenarnya. Semua darurat. Darurat. Sekarang ni. Ya Allah. Okey, ni ludah. Ludah ke arah kiblat. Disambung 133. Meludah di dalam sembahyang ke arah kiblat. Makruh seseorang itu meludah ke arah kiblat di dalam sembahyang. Makruh jika bila ludah dia menyerap. Jika ludah dia bertakung, haram kalau dalam masjid. Kalau di rumah makruh. Ludah kat depan makruh kalau di rumah. Ludah depan makruh. Ludah ke kiri harus. Kalau di rumah lah. Kalau di masjid, ludah ke depan, ludah dan bertakung, ludah di depan haram. Ludah tepi pun haram. Bertakung. Dan makruh juga berimamkan dengannya, dengan orang yang ludah ke depan. Kita mungkin tak ada masalah ni kot. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sahlah As-Sayyid bin Khalad daripada salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, katanya bahawa seorang lelaki mengimamkan bagi satu kaum, maka tiba-tiba meludah ia ke arah kiblat. Sedangkan Rasulullah SAW ada melihat perbuatannya itu setelah selesai daripada sembahyangnya. Bersabda ia tidak boleh jadi imam kamu semua selepas hari ini. Tak boleh lah. Kita tak buat ni. Kita tak buat perkara ni. Ludah-ludahan tak ada kan. Masalah seterusnya. Jadi kita pendekkan je lah. Pernah tengok imam ludah? Tak ada. Tengah semayang tiba-tiba puih. Tak pernah kan. Ini mungkin orang Arab kot. Sebab kita ni, kita Arab asalnya. Qaulul Tam ni kita Arab. Dia terjemah. Ada 200 lebih masalah. Mungkin orang Arab kot. Sebab dia ada mungkin orang India kan, yang biasa meludah lah. Cerek. Cerek. Jadi dia semayang pun dia meludah. Kita tak. Perkara yang makruh dilakukan dalam sembahyang. Ni panjang ni. Okey, ada saya lagi.
Makruh seorang itu melabuhkan pakaian atau kainnya hingga mencecah bumi. Mencecah bumi di dalam dan di luar, sama ada pakaian dalam atau pakaian luar. Ini tolong hati-hatilah, saya perhati sampai sekarang ada lagi. Dia panggil isbal. Mazhab Hanafi ni haram terus isbal. Pakai pakaian bawah daripada buku lali, bawah ini buku lali bawah je. Hukumnya makruh, kadang-kadang haram. Kalau mazhab Hanafi haram terus. Mazhab Syafi'i kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Dia ada tengok keadaan. Dan diharamkan. Haram macam mana? Dia panggil isbal. Lebih-lebih lagi mencecah bumi. Mencecah bumi itu pun kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Tergantung sikit, tapi masih lagi bawah buku lali. Kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Bergantung kepada ceritalah kadar dia. Dia panggil, istilah panggil isbal. Isbal. Kalau beli jubah panjang, jahitlah, pendekkanlah. Pakai kain plekat, dia pendek, dia rendah. Kain plekat biasa standard, jadi dia kena kilah lebih sikit gitu. Pakai seluar lebih buku lali. Dalam sembahyang makruh. Haram macam mana haram? Jika dengan niat takabur bagi orang lelaki. Niat takabur, nak belagak. Tapi kalau bukan niat belagak, nak buat macam mana? Beli-beli dah panjang, makruh. Kalau niat nak belagak, pakai lebih nak bagi tahu banyak duit, belagak. Orang dulu pakai labuh ni sombong. Orang sekarang pakai labuh tak sombong kan? Macam tak cekedik lah. Apa ni dia pakai je, tak comel, tak cantik kan? Tu sekarang orang dulu tu antara kemegahan. Maka kalau dengan ada megah, nak bagi tahu kaya, duit banyak, sebab tu pakai labuh, maka haram. Kalau bukan sebab tu, sebab saja aja, sebab tak sempat nak jahit, sebab lain lah, tapi bukan belagak, makruh. Adapun orang perempuan tidaklah makruh melabuhkan pakaiannya, kerana perbuatan itu melindungkan dan menutup badannya, yang mana semua badannya jadi aurat di hadapan orang ajnabi. Perempuan lagi panjang lagi bagus. Kalau boleh, seret buat balik sampah-sampah sampai ke rumah. Nak masuk rumah tu buang. Suami suruh isteri buat gitu. Habis kalau rosak, tak apa, rosak saya beli. 3 bulan rosak, saya beli baru. Patutnya gitu. Menggalakkan isteri. Pakai biar labuh, biar seret. Tapi janganlah biar labuh bila nak jalan angkat pula. Jangan gitu. Jalan je, biar seret. Ini masa nak kahwin, pakai labuh molek lah. Tiba-tiba ada 2-3 orang duk akad ekor. 3 orang kapir buat apa, tapi tak adalah haram. Cuma kalau angkat tu nampak aurat bawah, haram lah. Kan dia angkat sikit, nampak kaki ke apa, nampak betis ke apa, dia angkat sikit. Biar je bawah, biar je. Perempuan lagi labuh, lagi baik. Cuma kalau tak labuh, adakah haram? Tak. Jika pakai stokin. Awak tak nak pakai stokin, tak apa. Tak payah pakai stokin. Tak wajib pakai stokin. Sedangkan kita tahu stokin wajib pakai perempuan kan? Tak wajib. Habis tu kenapa? Sebab buat labuh. Labuh sampai ke bawah, tutup habis. Terbaik. Okey, kerana tu aurat, dia aurat. Yang kedua, makruh berselimut dalam sembahyang ni. Makruh berselimut di dalam sembahyang. Semua badannya tanpa mengeluarkan 2 belah tangan. Makruh. Yang ini secara, ni ada khilaf ulama. Sebagai ulama kata perempuan tak kisah. Okey, perempuan selimut tak apa. Selimut bahasa dulu, bahasa sekarang kelubung. Tu yang telekung duk pakai. Setengah ulama kata makruh. Sebab tu ada yang baru, kain telekung baru kan, dia ada keluar tangan. Masa tak? Dulu tak jumpa pula. Sekarang ada keluar tangan. Dia keluar tangan, nampak tak? Sebagai ulama kata perempuan tak termasuk. Ini untuk lelaki. Untuk lelaki. Sebahagian kata perempuan pun sama juga. Berselimut. Selimut tu masuk selimut lah. Macam pakai ni. Lelaki memang makruh lah. Berselimut. Tutup semua. Yang penting kat sini, yang cerita kat sini, tangan tu keluar. Biar nampak tangan. Itu cerita dia. Selimut tu bukan cerita selimut tak selimut. Nak cerita nampak tangan. Bukan tangan tak nampak.
Tangan tak nampak, lelaki makruh. Perempuan khilaf ulama. Makruh membalut muka dalam sembahyang kerana Rasulullah melihat ia seorang lelaki membalut ia mukanya. Maka Rasulullah pun menyuruh ia supaya dibukakan janggutnya kerana ia sebahagian daripada muka. Makruh tutup muka dalam sembahyang. Tutup semua. Walaupun orang perempuan. Makruh tutup muka. Walaupun orang perempuan yang pakai purdah, pakai niqab. Cuma bila dia tutup muka dengan ajnabi, bila nak sembahyang, perempuan duduk situ, bukan duduk tempat asing macam ni kan. Jadi elok-elok dia tutup luar sembahyang. Dalam sembahyang orang boleh tengok muka dia. Maka waktu tu tak makruh lah. Perempuan yang pakai purdah ni. Nak tengok, aku tak nak tengok yang tu tak? Tak boleh tengok dia pakai purdah. Kau tengok masuk sembahyang. Masuk sembahyang pula boleh tengok. Maka tak makruh lah. Dia tutup. Tapi kalau tempat asing macam ni, tutup, makruh. Tutup muka. Walaupun dia pakai purdah. Buka. Masa dekat apa? Masa dalam ihram tu kan, masa tawaf apa semua, buka juga muka. Lelaki pun sama juga. Habis macam mana kalau pakai mask? Sekejap lagi pakai mask nombor 56. Kita baca dulu. Dimakruhkan bagi orang perempuan bersembahyang menutup mukanya dengan menampakkan 2 biji matanya sahajalah. Kita silap baca. Saya cakap dulu baru baca. Yang tadi itulah. Dia tutup pakai purdah, makruh. Kecuali tadilah perbahasan tadi tu. Bahas dulu baru baca. Patut baca dulu baru bahas. Tak perasan. Makruh di dalam sembahyang menutup mulut. Ni pakai mask. Dengan tangan. Dengan tangan. Tanpa hajat. Sebenarnya bukan dengan tangan. Dengan apa-apa pun. Tutup mulut lah. Tutup mulut. Makruh. Tetapi jika kerana hajat seperti menguap, maka disunatkan menutup mulutnya dengan tangan. Kalau menguap, sunat tutup mulut. Begitu juga kalau ada penyakit COVID, sunat tutup. Jika dia sesama takut penyakit kat orang, boleh, bukan sunat tutup, boleh tutup. Tak sunat tutup pun, harus tutup, tak makruh. Kalau penyakit-penyakit apa semua, dia haruskan untuk tutup. Tutup tu dengan tangan, ataupun dengan kain, ataupun dengan apa sahaja. Tapi hukum asal, tutup mulut, sebenarnya dia termasuk dalam tutup muka juga. Makruh. Lelaki dan perempuan sama. Makruh seorang sembahyang di atas hamparan yang bergambar salib. Logik lah. Gambar salib dia sembahyang, macam sembah salib lah, nampak? Logik lah makruh. Atau apa gambar sahaja. Apa-apa gambar. Ya ini tak ada, ini jangan, ini mana-mana. Masjid Haram jadi. Tak boleh buat apa lah. Ini mana-mana ada. Apa saja gambar. Atau berjalur-jalur seperti sejadah Yamami. Sejadah Yamami ni sejadah yang kita dah pakai ni lah. Ada, bukannya makruh, sebenarnya makruh. Ini hakikat yang perlu diterima. Tak boleh nak takwil, tak boleh nak konar lah. Tak boleh konar mana-mana. Nabi sembahyang tengok ada kain cadar, bukan kain cadar, kain langsir, ada macam gambar macam burung. Buat langsir macam burung. Tapi tak berburung juga, tapi macam burung. Langsir. Nabi lepas sembahyang, Nabi kata kat Sayyidatina Aisyah, turun. Dia ganggu aku. Itu kat depan, bukan dekat sejarah. Kat depan, kat langsir depan Nabi sembahyang. Sayyidatina Aisyah pun buat turun, buat apa? Sarung bantal. Takkan buang kot, buat sarung bantal. Apa sahaja, jalur-jalur, gambar-gambar. Kadang-kadang kalau kita tengok sejadah tu, tak boleh buat apa, saya tak tahulah kilang sejadah kenapa. Kilang yang buat sejadah tu kenapa dia keluarkan sejadah macam tu. Sebab kita beli aja kan. Kita tak boleh salahkan kita, sebab kita mana boleh buat sejadah. Tu kilang besar. Tak tahulah, saya tak faham. Semua boleh kata ni, majoriti sejadah yang ada sembahyang atas dia makruh. Ada lain tak? Mesti ada lain. Ada gambar? Tak ada gambar. Tapi tu Kaabah bukan gambar. Tengah-tengah sembahyang tengok Kaabah, Allah rindunya nak pergi Kaabah. Allah bau raudhah Allah. Sembahyang ingat Tuhan, dia ingat Mekah. Orang ingat Tuhan, dia ingat Mekah. Oh, ingat Mekah bagus, tak bagus. Pergi ingat masa aku tawaf tu, bila boleh pergi, duit ada tak cukup lagi ni. Tapi ada orang buat 4999. Murah dah tu. Waladhdallin, amin. Orang baca, tengok ingat makna. Dia baca ingat entah apa-apa. Itu kalau Kaabah, gambar Kaabah.
Ada gambar tu nak kata burung tak burung, nak kata gajah tak gajah. Dia buat tu berarti kita tengok benda bunga sama semua makruh. Ini hakikat yang tak boleh buat apa dah. Hakikat yang perlu diterima. 99% sejadah yang ada dalam pasaran di satu dunia, bukan Malaysia aja, makruh semayang tadi. Sejadah jenis kosong. Tahu tak apa? Kosong. Putih kosong sejadah. Pun tak khusyuk. Tiba-tiba ini bentuk apa pula ni? Bentuk macam nak kata bintang, tapi bukan bintang, hexagon. Apa benda? Kau putih, sunyi sepi, sembahyang, tak khusyuk juga. Tiba-tiba ada gangguan. Khusyuk. Tak boleh buat apa dah ni. Tak boleh buat apa. Saya orang bagi sejadah, ada orang hadiah sejadah. Sejadah tu murah je. Saya tengok Allah nipisnya. Rupanya dia tulis kata, Ustaz, sebab dah sebut dah sebelum ni. Saya sebut kat mana dah, masjid Panglima Perang kot. Saya sebut dah. Bila dia dengar tu, dia nak bagi hadiah. Dia bagi orang lain semua tebal-tebal. Saya ni bagi nipis. Allah kata ini. Tapi rupanya dia kata, Ustaz tak boleh, tak suka pakai yang kosong. Tak suka pakai yang ada bunga, nak yang kosong. Tak ada, ini je ada. Rugi aku. Tak rugi aku. Sampai sekarang saya duk pakai lagi. Kosong, dia sunat kosong. Kosong. Tak boleh buat apa ni. Kapet tak kapet masjid, kapet apa semua tak boleh buat apa. Berjalur-jalur yang boleh melalaikan sembahyang. Dan berkata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, jika sembahyang seorang di atas hamparan tersebut, maka disunatkan kepadanya memejamkan matanya jika ditakuti lalai. Takut lalai, pejam mata. Sunat pejam mata. Tengah rukuk, tengok kuku sendiri pun dah hilang dah. Hilang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh, konon Allah Maha Besar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhan yang azim. Tengok kuku kaki, cekang kaki aku. Tak perasan tak ada hitam tepi. Hilang Allah dah. Kuku kaki jadi besar. Tiba-tiba corak yang cantik yang macam-macam. Teringat, rasa kat Sogo corak macam ni juga. Lama tak pergi Sogo. Dia mula egek dah. Gaya dah dekat dah ni. Dekat apa? Dekat situ banyak jual-jual baju raya. Boleh kot. Kuantan KL. Tahu-tahu salam lah. Duk berangan sembahyang. Makruh mengangkat baju atau kain semasa hendak rukuk atau sujud. Ini ramai buat. Dah tahu seluar yang beli kat kedai tak kena saiz, dia slim. Dia nak panjang macam ni. Bila panjang saiz 30 berapa-berapa, tapi pinggang besar. Kalau tempah tak apalah. Dah tahu gitu, pakailah tali pinggang. Ini asal nak sujud ni, biasa orang yang kerja pejabat ni. Asal nak sujud tarik. Asal nak sujud tarik. Asal nak. Satu lagi, dah tahu ketat, pakailah yang besar. Kalau dia sujud itu tanpa tarik, siap-siap terkoyak, dia tarik. Pakailah besar sikit. Kalau kena tarik lah. Kalau dia pakai tu, nak sujud tak kena tarik pun. Nak rukuk tak kena tarik pun. Tak buat tarikan tu. Kena tarik atas ni. Nak sujud tarik. Makruh. Satu. Yang kedua, maksud mengangkat baju ni adalah lipat. Pun makruh juga. Lipat. Kita pakai seluar bawah buku lali. Sunat sembahyang atas buku lali. Kan? Atas buku lali. Kita pun ambil wuduk, lepas nak sembahyang kita lipat sebab nak nampak buku lali. Tapi buat benda makruh. Lipat tu makruh. Perasan? Ni cerita orang kerja tu. Cuba kita tengok. Orang pejabat pakai seluar, masa nak ambil wuduk nak sembahyang dia lipat sikit. Sebab dia bawah buku lali. Maka nak dapat sunat atas buku lali. Macam mana? Lipat. Bila lipat, makruh balik sebab lipat. Macam tu juga lipat ni. Ni lipat, makruh. Lipat. Makruh. Kaki makruh. Lelaki Sebab apa makruh? Dia sama macam sembahyang, ikat rambut. Bagi lelaki. Makruh juga. Sama Sama hukum, makruh. Kenapa?
Sebab rambut pun nak sujud. Kesian ikat dia nak sujud. Masa sujud tu tak boleh sujud. Kesian dia. Gitulah, maka makruh. Begitu juga baju pun nak sujud. Bila lipat, kesian dia tak boleh sujud. Faham maksud nak sujud? Nak sujud sekali, nak berserta dengan sujud. Bila kita lipat je ni, dia tak lagi ya. Patut dia ke sini. Dia seolah-olah gitu. Batu makruh. Demikian juga dimakruhkan menghimpit kedua belah tapak kaki ketika berdiri. Duduk gini. Makruh. Rapat. Dan juga disunatkan renggang sedikit di antara keduanya. Sikit je renggang sunat. Renggang dia 4 jari, ini 2 kaki, 4 jari. Macam ni, minimum. Maksimum sejengkal. Maksimum, minimum. Maksimum, minimum. Ni. Pilih. Jangan macam ni makruh. Jangan macam ni. Ada kangkang. Allah, kita tengok Allah. Nak cari tempat lain semua tempat lain aku. Dia kangkang. Dia nak bagi sama dengan bahu. Ada gambar-gambar yang viral tu. Masjid pun ada tampal. Dalam internet kalau soft yang tepat, tanda right, tanda pangkah hak. Kenapa tak? Saya jumpa. Ni right, ni pangkah. Saya tengok dalam TV masjid keluar. Tak, yang tu pun makruh juga. Kaki dengan kaki tu kangkang. Biar kaki sentuh dengan kaki. Bahu je sentuh, tapi kaki tidak. Itu tu lah mazhab apa? Mazhab apa tak tahu lah yang tu. Kapak kangkang. Jadi biar kena kaki sebelah. Kaki orang sebelah kena. Dia biar masuk cas. Negatif positif dia masuk itu. Tak. Yang sentuh tu baru je, ni je. Itu pun sentuh tak sentuh, bukan sentuh lapak belepet, tepek, bukan. Sentuh tak sentuh gitu. Tu maksud sentuh pun. Kalau bertepek payah juga nak macam. Tambah dia ada body sikit main besi. Bila dia sini kan pum naik tu. Kita pula Allah gini. Kita keding kepek kita. Jadi jagalah orang sebelah. Sentuh tak sentuh, okeylah tu. Agak-agak ada jarak sikit. Masa bergerak-gerak kan sentuh. Okeylah tu. Macam gitu. Kaki tak sentuh langsung. Kadar 4 jari hingga sejengkal sahaja. Perempuan elok 4 jari lah. Macam ni. Lelaki elok sejengkal. Dia pergi tulis. Dia tulis kat situ rapat, tanda right. Lepas tu kaki rapat, tanda right. Lepas tu gambar satu lagi, kaki tak rapat, pangkah. Ada pula pangkah, betul tu. Yang terakhir, last. Dimakruhkan mendirikan sembahyang di dalam gereja. Dalam gereja makruh, tapi sah sembahyang. Kecuali dah tukar gereja tu kepada masjid. Macam kat Turki buat tu kan. Apa? Aisyah bernama atas masjid. Asalnya masjid. Dia tukar jadi gereja. Lepas tu tukar balik jadi masjid. Tu antara yang terbaik lah. Macam Ifah Musa tu lah. Ifah Musa asal apa? Asal tak tukar. Bukan negara Islam. Pelan-pelan 3R. Tukar dah kita pegang. Tak boleh nak buat pelancongan. Okeylah. Tak adalah haram, tak haram. Cuma kalau tukar kan terasa macam kembali, Islam kembali kan terasa macam tu je. Tak haram pun. Biarkan macam tu. Cuma dah kita asal masjid, tukarlah balik. Tapi kalau sembahyang dalam gereja tak makruh. Dia sembahyang dalam gereja makruh. Makruh walaupun sah. Yang mana gereja tadi bersih, yang tidak terdapat di dalamnya atau dilindungi patung atau gambar-gambar. Tapi kalau ada patung dia jadi fitnah pula. Dia ni sembah patung ke? Sebab tu jadi haram. Haram bukan sebab sembahyang sah, tapi haram sebab jadi fitnah. Orang ingat dia sembah patung. Kalau tak ada patung, makruh. Sembahyang dalam, bukan masjid, bukan dalam gereja je, dalam kuil. Jika ada patung, hukumnya haram, tapi sembahyang sah kerana menimbulkan fitnah. Jika tak ada, elok aja, kosong apa semua, makruh kerana macam tak ada tempat lain dia nak sembahyang. Okay? Tetapi jika terdapat semuanya itu boleh menimbulkan sangkaan membesarkan syiar-syiar agama mereka, menimbulkan fitnah, walaupun bersih, maka haram hukumnya mendirikan sembahyang di dalamnya. Tak boleh. Logik lah. Ini logik ni apa? Common sense je. Yang ni, yang bawah ni.
Logik lah. Macam tak ada tempat lain nak sembahyang. Sembahyang tepi longkang pun boleh lah. 135. Perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam sujud. 135 akan datang. 135. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan muslim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله.